Assalamualaikum. Kita sambung kuliah kita. Kali ini berkenaan dengan partikel sedimen. So, ini adalah bahagian pertama daripada siri kuliah kita, yang mana saya dah beritahu sebelum ni kita ada bahagian sedimen, kita ada bahagian batu sedimen, dan kita juga ada bahagian sekitar sedimen. So, bahagian pertama itu sedimen. So, kali ini kita nak tengok partikel sedimen. Macam mana kita nak describe partikel sedimen supaya istilah yang kita guna pakai difahami oleh semua ahli geologi yang lain, sama ada di tempat kita ataupun di tempat lain. So, partikel ataupun sedimen. So, sedimen ditarikh sebagai himpunan zarah ataupun partikel ataupun butiran. Partikel secara individu. Kajian sedimentologi ini kita akan mula dengan penjelasan, penerangan berkenaan dengan sifat-sifat fizikal partikel tadi. Jadi kita akan buat penjelasan partikel secara individu dan juga secara himpunan. Partikel bila dia berkumpul banyak-banyak, dia ada kaedah untuk menjelaskan sedimen tadi. So, umumnya partikel secara individu kita akan lihat tekstur permukaan, bentuk, terutamanya kesetaraan dan juga kebulatan, dan akhir sekali saiz. Ini ada 3 komponen yang sangat penting kita describe partikel secara individu. Apabila partikel ini dah banyak berkumpul berlombok sesama dia, selain daripada description secara individu ni, kita kena buat analisis saiz. Apabila kita buat analisis saiz, kita akan ada beberapa istilah, kita akan tengok nanti. Kemudian orientasi butiran, ketelapan dan juga keliangan ataupun porosity. So, semua ini kita akan lihat dengan lebih detail. Contoh, kalau kita lihat gambar ni, ini adalah himpunan partikel. Kalau partikel secara individu, kita akan lihat partikel ni, bentuk, saiz partikel ni, terus kita tengok secara individu. Dan kalau kita lihat, ini lebih besar daripada yang ini bentuknya mungkin berbeza daripada yang ini lonjong, ini bentuk spera dan sebagainya. So, bila kita buat analisis saiz butiran, kita akan tahu saiz purata contohnya. Dan ada beberapa istilah lain, nanti kita akan lihat. Kemudian yang pertama, tekstur permukaan. Tekstur permukaan ni kita ada partikel, kita lihat di permukaan partikel ni, ada tak apa-apa ciri ataupun tekstur yang kita boleh kenal. Umumnya partikel yang bersaiz kasar boleh kita lihat dengan mata. Tapi kalau partikel tu dah bersaiz pasir, tekstur permukaan kita dah tak nampak. Mungkin kita kena pakai hand lens ataupun mikroskop. So, apa yang nak dilihat di sini, ada tak kesan-kesan, contohnya goresan-goresan, cala-cala yang ada di permukaan, iaitu susun selari dan sebagainya. Ataupun di permukaan ni ada tumpuk-tumpuk bintik-bintik halus di sekeliling partikel. Ini penting sebab dia boleh menjelaskan kepada kita proses pembentukan partikel ini, macam mana dia diangkut. Contohnya, kalau di padang pasir diendap oleh endapan angin, partikel yang bersaiz pasir biasanya lah, yang berterbangan disebabkan oleh angin, dia berlanggar antara satu sama lain masa diangkut, masa dia terbang tadi. Jadi kita akan dapat lihat kesan bintik-bintik hasil daripada pelanggaran tadi. Kalau diangkut oleh glasier, partikel yang terletak di bawah glasier dia seret partikel ni, ini akan menyebabkan adanya
goresan di atas partikel. Sebenarnya itu yang kita nak lihat. Kemudian yang kedua, bentuk. Ini yang paling penting. Contoh, dalam wajah ni, kita ada bentuk disk, kita bentuk spera, bentuk leper, lonjong, banyak, lonjong dan sebagainya. So, bentuknya ada berbagai-bagai. So, umumnya kita akan describe bentuk ni lebih kepada spera, kebulatan dan kesperan. Itu yang dua yang paling penting. Secara umum juga kita boleh lihat dalam wajah ni mungkin ada bentuk spera, bunda, cakra ataupun pipih, bilah, lonjong. So, bentuk ni sangat dipengaruhi oleh proses luluh hawa satu, dan satu lagi batuan nasa. Kalau batuan nasa berlapis ataupun berfoliasi, partikel yang terhasil dia akan lebih cenderung untuk bentuk pipih ataupun bulat. Tapi bagaimanapun proses luluh hawa yang berpanjangan, dia akan menyebabkan bentuk ini akan berubah kepada bentuk yang lebih membulat, lebih spera dan sebagainya. Okey, kita lihat kesperaan dan juga kebulatan. Itu dua istilah yang penting yang kita perlu discard apabila kita lihat partikel secara individu. Okey, kesperaan. Dia ada formula untuk dapat kesperaan, tapi umumnya, okey, untuk mudah, bola sepak itu adalah kesperaan yang paling tinggi. Di permukaan bola sepak tadi, jejarinya sama di setiap sudut. Paksi X, Y, Z-nya sama. Itu kita katakan kesperaan yang rendah. Bola rugby, dia salah satu paksi tadi memanjang. X, Y mungkin sama tapi Z-nya dah lain. Jadi kesperaannya dah mula rendah. Okey, kalau X, Y, Z-nya sangat berbeza, mungkin dia akan jatuh kepada yang pipih tadi. So, untuk kesperaan, dia ada kesperaan sangat tinggi, yang bentuk spera bola sepak tadi lah. Dan kesperaan yang sangat rendah kalau bentuknya sangat lonjong dan juga pipih. So, kalau kita lihat yang ini kesperaannya sangat tinggi. Yang ni pun sama, kesperaannya sangat tinggi sebab pasti XYZ-nya almost hampir sama. Kalau kat sini ada kotak cube, kotak 4 segi sama, pun sama, kesperaannya sangat tinggi. Walaupun dia ada bucu tajam, tapi paksi XYZ-nya masih sama, jadi kesperaannya tinggi. Yang ni bentuk salah satu paksinya panjang, jadi kesperaannya rendah. Kalau XYZ-nya lagi berbeza jauh antara satu sama lain, mana kesperaannya lagi rendah. Jadi untuk kesperaan, kita lihat berapa dekat dia dengan bentuk spera tadi. Kemudian satu lagi, kebulatan. So dia ada formula dia juga, tapi nak mudah, kalau kita nak faham kebulatan, kalau kita ada satu partikel, kita rasa permukaan tadi, untuk batu yang besar bolehlah, dia permukaannya smooth, licin je, tak ada bucu-bucu tajam, tak ada bentuk bergerutu dan sebagainya. Itu bermakna kebulatan sangat tinggi, sangat bulat. Bola sepak, okey, bola sepak tadi kesperaannya sangat tinggi. Kalau kita rasa di permukaan dia tak ada bucu-bucu tajam, smooth saja, kebulatannya sangat tinggi. Bola rugby tadi saya kata bola rugby ni kesperaannya rendah. Tapi bila kita rasa di permukaan dia tak ada bucu tajam, smooth saja. Jadi kebulatannya sangat tinggi.
tapi keseperaannya rendah. Jadi dengan kata lain, kalau kita perhatikan di bentuk tadi, kalau tak ada bucu-bucu tajam, mana kebulatannya tinggi. Kotak 4 segi sama tadi yang saya katakan keseperaannya sangat tinggi, tapi dia ada bucu tajam. Jadi keseperaannya tinggi, tapi kebulatannya sangat rendah. Okey, boleh faham ya? Beza antara kebulatan dan keseperaan. Dia ada formula dia, tapi saya lebih suka kita lihat secara umum dengan mudah, secara mata kasar untuk faham. So ini kebulatannya sangat tinggi, keseperaannya pun tinggi. So ini kebulatannya rendah sebab banyak bucu-bucu tajam. Okey. Selain daripada bentuk, yang sangat penting juga adalah saiz partikel secara individu. So kita guna saiz yang diguna pakai secara universal, yang guna skala oleh Wandsworth ni. Umumnya saiz partikel dibahagi pada 3 kelas yang besar. Lumpur, mat, pasir, sand dan kelike gravel. Ini 3 yang besar. So, setiap satu ini dipecahkan kepada pecahan yang lebih kecil. So, kelike kalau partikel tadi, diameter dia lebih daripada 2 mm. Kalau pasir, paling kasar 2 mm sehinggalah 1/16 mm. Dan lumpur ni lebih halus daripada 1/16 mm, jadi panggil lumpur. Okey, macam mana kita nak ukur saiz ni? So kalau dia ada dua kaedah. Satu yang unconsolidated sedimen yang peroi, yang secara individu dia tak asing. Kita boleh pisah secara individu. Satu lagi yang dah jadi batu, partikel tu dah tak boleh kita nak pisah lagi dah. Sebab dia dah melekat, dah di simen. Jadi dah jadi batu. So, keadaannya berbeza. Contoh, kalau bersaiz kelike unconsolidated sedimen, kita ukur secara manual je. Kita ada partikel, kita ambil, letak dalam pada pembaris, tengok, oh ini 4 cm. Ambil lagi, oh ini 2 mm. Ini 3 mm. Mana letak? Kita boleh buat sebab dia tu besar. Untuk saiz pasir, untuk saiz pasir, granul, sand, silt, clay, saya akan jelaskan nanti istilah ni. Untuk pasir yang lebih kasar, kita guna ayak macam ayak tepung buat kuih, tetapi kita ada set ayak yang dia punya jaring luas, bukan jaringnya berbeza daripada kasar sampailah halus. Jadi kita letak sedimen kita di atas, kita ayak dia pakai shaker, so dia akan turun. Yang kasar akan terlekat di atas, so yang lebih halus tertinggal di ayak yang di bawah dan seterusnya. Jadi kita akan tahu berapa persen sedimen bersaiz tertentu tadi. So ini untuk saiz pasir, umumnya pasir kasar hingga pasir sederhana. Boleh juga pasir halus, tapi pasir halus pun kadang-kadang susah. Untuk saiz pasir halus, lumpur, kita tak boleh nak ayak lagi dah sebab susah nak buat ayak yang saiznya sangat halus. Jadi apa yang kita lakukan adalah sama ada kita guna kaedah hydrometer ataupun pipet, yang mana sedimen tadi kita masuk dalam air, dalam satu balang, kita masukkan beberapa chemical, ada kaedah dia, kita kacau, kemudian kalau kaedah pipet kita sedut, pada masa tertentu kita sedut berapa mililiter,
kemudian kita keringkan, kita timbang. Begitu juga dengan hidrometer. Kita ambil bacaan setiap masa tertentu, dia ada jadual dia. So itu untuk yang unconsolidated, partikel yang poroi, yang terasing antara satu sama lain. Tapi kalau dah jadi batu, kita dah tak boleh buat kaedah ni dah. Kalau jadi batu, boulder, pebble yang saya klikir tadi, kita ukur secara manual. Kita ada singkapan batu, kita tak boleh nak ambil satu persatu, kita letak pembaris, oh ini berapa sentimeter, ini berapa milimeter. Boleh, sebab dia kasar. Tapi kalau yang bersaiz halus, pasir contohnya, kita tak boleh dah guna pembaris tadi. Kita guna mikroskop. Kita buat section, letak lihat bawah mikroskop, so kita kira lah berapa banyak yang bersaiz pasir, kasar, halus dan sebagainya. So sekarang ni teknologi lebih canggih. So kita boleh daripada mikroskop tadi boleh pergi kepada software yang boleh calculate berapa persen saiz partikel tertentu. Dan kalau saiz lumpur halus, kalau nak ukur juga saiz, terpaksalah guna mikroskop yang lebih canggih, SEM. Tapi ingat satu, kalau batu sediman dia dah melekat antara satu sama lain, jangan pula kita guna hammer pecahkan dia, kemudian kita ayak. Tak boleh. Sebab bila kita dah pecahkan dia, batu kita pecahkan dia, dan harapan kita supaya partikel yang melekat tadi akan terpisah. Tapi yang berlaku adalah partikel tadi yang akan pecah, bukan dia terpisah antara satu sama lain. Partikel ni boleh pecah. Jadi kita akan dapat analisis kita akan jadi salah, sangat salah. Okey, kita pergi lebih detail. Ini jadual berkaitan dengan saiz dengan lebih terperinci. Tadi saya kata batuan ataupun sediman dari segi saiz dia dibahagi kepada gravel, kerikil, sand, pasir dan juga mat lumpur. So setiap satu ni boleh dipecahkan lagi. Okey, lumpur dengan pasir dia punya pemisahnya adalah saiz 1/16 mm. Lumpur dia ada dua. Satu laudak, satu lempung. Clay, laudak seed, lempung ni clay. So pemisah antara laudak dengan lempung ni adalah 1/256 mm. So sangat susah nak buat. Sangat susah nak buat. Jadi secara umumnya, kalau batu yang berbetis halus, kadang-kadang kita boleh rasa dengan gigi. Kalau kita gigit dengan gigi rasa bergerutu sikit-sikit, mungkin dia laudak. Sebab kalau dia lempung tu, dia licin. Kemudian yang bersaiz pasir, dia antara 1/16 dan paling kasar dah 2 mm. Yang bersaiz pasir dibahagi kepada very coarse sand, medium sand, fine sand, very fine sand. Okay. Pasir sangat kasar, pasir sederhana, pasir halus, pasir sangat halus. Itu saiz dia, dibagi pada 5. So pembahagian dia, kalau ini 2 yang memisahkan pasir dengan kerikil, setengah daripada 2 ni 1 mm. So 1 hingga 2 mm adalah very coarse sand. Setengah daripada 1 ni adalah setengah, 1/2. So ini adalah coarse sand. Setengah daripada 1/2, 1/4. So kedudukan dalam jelak ini adalah medium sand. Setengah daripada 1/4, 1/8. So dalam jelak ini adalah fine sand, dan bawah
1/8 hingga 1/16 ni, the very fine size. Okay. Dan untuk klike, dia dibagi pada 4. Granule, pebble, cobble, boulder. So, yang membahagi julat-julat ini adalah 4 mm, granule 2 hingga 4 mm, pebble 4 hingga 64 mm, cobble 64 mm hingga 256 mm, dan lebih kasar daripada ini kita panggil boulder. Okey, kalau sebesar-besar rumah ke, semua itu dah jadi boulder. So, ini adalah pembagian saiz. Guna unit milimeter. Okey, saiz ini juga boleh dijelaskan dalam unit pi. Unit pi ni dia ada formula dia. Ini nilai pi ni dia ada formula dia log berdasarkan kepada saya ni formula dia. Saya umumnya pi ni bila kita di lapangan kita tak guna unit pi ni. Unit pi ni diguna dalam calculation nanti. Nanti dalam lepas ni saya akan tunjuk berkenaan dengan istilah-istilah yang berkait dengan analisis saiz butiran. So dalam tu untuk dapatkan benda tu dia guna unit pi sebagai untuk pengiraan. Umumnya kalau unit pi-nya negatif, positif, partikel saiznya lagi halus. Kalau unit pi-nya negatif, partikel saiznya lagi kasar. So